Subhanahu Wa Taala. Petang ni kita nak mula ayat yang ke-45 daripada suratul Waqiah. Semalam kita lalui tentang apa yang berlaku atau apa yang golongan kiri dapat. Bermula dengan mereka diseksa dengan angin yang membakar dan air yang menggelegak. Juga ada naungan dari asap hitam dan tiada istilah sejuk ataupun sebarang kesenangan. Kenapa? Kenapa mereka boleh dapat semacam itu? Kerana dulu, kanu qabla, kanu ni dulu. Kanu ni maksudnya dulu. Innahum kanu qabla zalika. Dan dahulu mereka sewaktu di dunia, mereka mutrafin. Mutrafin. Ditranslate sebagai dilalaikan oleh kemewahan dunia. Itraf satu bentuk melampau. Satu bentuk aktiviti melampau. Melampau yang macam mana? Dia ada harta, dia kaya, tapi dia macam mana? Menyalahgunakan kekayaan. Menyalahgunakan kekayaan. Contoh melampau ni, melampau dengan menggunakan harta ni, sepatutnya ataupun lazimnya orang biasa ada satu kereta. Tapi kerana dia kata dia kaya, aku punya harta, aku sukalah nak beli berapa kereta. Kadang dia bukan sekadar ada satu kereta, dia ada satu garaj besar untuk kereta. Dan akhirnya kereta tu tak digunakan pun. Dia hanya guna kereta-kereta yang dia suka je. Ataupun mutrafin dalam bentuk sepatutnya sepinggan nasi itu harga sekian. Tapi kerana dia kaya, dia tak kisah berapa banyak dia belanja. Sebab bagi dia, aku punya duit, aku punya suka aku nak belanja macam mana. Itu mutrafin. Berbelanja dengan sangat mewah. Berbelanja dengan sangat mewah. Cuba tengok ayat 42, 43, 44. Semuanya tentang kemewahan, kesenangan. Kalau nak udara tu udara yang sejuk-sejuk. Kalau nak air tu air yang sedap-sedap. Kalau nak bernafas itu dia perlu yang standard udara yang selesa. Barit yang sejuk-sejuk, kemuliaan, kesenangan. Kerana dahulu mereka telah diberi peluang dapat kesenangan, kemuliaan tapi disalahguna. Sejak bila pula harta yang kita kata milik kita ikut suka kita nak belanja macam mana? Siapa yang menetapkan macam tu? Ini aku punya suka nak belanja macam mana? Siapa yang menetapkan macam tu? Cuba tengok dalam ayat-ayat Quran yang kita lalui. Ada ayat yang menyatakan anda punya harta, anda punya suka mau belanja macam mana? Malah berkali-kali Allah sebut dalam Quran, rezeki itu kami yang bagi. Wa mimma razaqnahum, dan daripada apa rezeki yang kami beri, yunfiqun, mereka menafkahkan. Tidak pernah dalam Quran sebut tentang harta kau suka nak belanja macam mana. Tak. So, bagi orang-orang kaya, orang-orang senang dan berada, maka beringatlah tentang amaran ini. Malah dengan harta, wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim, mereka sentiasa terjerumus, yusirrun fi'il mudhari, sentiasa committed, terjerumus 'alal hinsil azim. Hins, dosa-dosa yang keji dan dosa-dosa yang besar. Pelanggaran-pelanggaran besar. Well, ada duit, dia boleh beli apa yang dia nak.
buat kesalahan, langgar lampu isyarat, apa ada hal, aku ada duit, aku bayarlah. Anak tanam ganja dekat rumah, dekat banglo, dia bayar. Anak orang berada, tak dikenakan hukuman. Kesalahannya dilakukan, kesalahan sama dilakukan oleh orang miskin, dikenakan tindakan. Ini Allah highlight kepincangan-kepincangan yang dilakukan oleh orang kaya. Alal hinsil azim. Rasuah, sogok. Kanu yusirruna alal hinsil azim. Kalau kita ditindas oleh orang-orang kaya ni, tak kala kita baca ayat 42, 43, 44, kita sudah rasa sangat puas dengan tindakan adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikenakan kepada mereka. Dan lebih mengejutkan, tak kala kita baca golongan muqarrabun ataupun ashabul yamin, Allah tak mention apa mereka buat dulu dekat dunia. Allah hanya bagi tahu tentang apa balasan dan ganjaran. Tapi bila baca tentang ashabus shimal, Allah bagi tahu apa yang mereka buat dulu. Dulu mereka buat apa? Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Sebelum tu, wa kanu innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Dan bukan hanya itu, wa kanu yaqulun. Dan dulu mereka sering berkata, "Aiza mitna?" Adakah setelah kami mati, wa kunna turaba, dan kami telah jadi tanah, wa izama, dan jadi tulang belulang, a inna lamabu'usu, kami akan dibangkitkan. So maksudnya keimanan mereka terhadap akhirat tiada. Apa gunanya akhirat? Akhirat perlu untuk menghasilkan hidup yang lebih balance. Jika akhirat tiada, orang akan buat semahunya di dunia. Itu keperluan akhirat. Satu kehidupan yang kita akan diminta tanggungjawab. Diminta tanggung dan jawab. Apa yang kita dah buat dekat dunia. Sebab tu, selepas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, cinta Allah di dunia. Ar-Rahim, cinta Allah di akhirat. Sangat harmoni, sangat balance. Ketika manusia merasai nikmat cinta Allah di dunia, diberikan kemewahan, diberikan kekayaan, diberikan kemasyhuran, diberikan kemuliaan. Lantas manusia-manusia ini cepat lupa daratan dan akhirnya mula naik kepala. Mendakwa, oh saya sudah hafal 15 juzuk. Dan tak semena-mena buka baju. Konon-konon lawak. Nak bagi tahu dia berani. Ingatan terhadap akhirat sudah tiada. Seolah-olah dia berkata, "Aiza mitna," kalau kami mati, "wa kunna turaban wa izama," dan kami telah menjadi tanah dan tulang. Aina lama berusul. Betul ke? Are you sure? Betul ke kita akan dibangkitkan balik? Awa aba unal awwalu. Habis itu nenek moyang kami juga begitu ke? Kenapa? Kenapa dia mention datuk nenek kami yang telah lalu juga dibangkitkan semula? Sebab kekayaan yang mereka dapat itu adalah hasil titik peluh datuk nenek mereka. Mereka sangat berbangga dengan keturunan itu.
Bapak aku dulu macam ni lah. Datuk aku dulu macam ni lah. Datuk aku yang buka negeri ni lah. Dia sangat berbangga dengan keturunan dia. Awa aba'unal awwalun. Dan Allah ajar Nabi macam mana nak jawab. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan, jawab pada mereka, wahai Muhammad. Allah bukan sahaja bangkitkan engkau. Allah bukan sahaja hidupkan atuk nenek engkau. Tapi Allah hidupkan sejak Adam sampai nanti orang terakhir hidup di dunia. Innal awwalina wal akhirina. Bukan hanya dibangkitkan, setakat bangkit itu satu proses. Kami akan himpunkan la majmu'un. Kami akan himpunkan ila miqati yaumin ma'lum. Pada satu hari yang hanya Allah tahu. Kamu hanya memikirkan part and parcel secebis daripada kehidupan akhirat. Kamu hanya nak memikirkan, ya ke kita akan bangkit semula? Bukan setakat bangkit. Korang semua akan dihimpunkan dan perkara itu lebih besar untuk digusarkan. La majmu'un ila miqat yaumin ma'lum. Kamu akan dihimpunkan pada satu masa yang kamu sendiri akan tahu nanti. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukatsibun. Kemudian pada saat itu, hai orang-orang yang sesat dan mendustakan. Hai orang-orang yang sesat dan mendustakan. 15 juzuk hafal Quran tidak dapat menyelamatkan dia. Itu sangat tragis. Membesar dalam keluarga yang menitik beratkan agama. Tak tahu apa yang dititik beratkan kerana dia sudah salah memilih jalan. Kalau di dunia ini kita baca Quran dan kita dengar dan kita baca Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi orang-orang kiri mereka akan dipanggil ayyuhad-dallun, woi orang sesat. Ya ayyuha tu, cuba tengok, ini ayyuha sahaja. Lazim ni kita dengar ya ayyuha kan. Ya ayyuha adalah panggilan penuh hormat. Panggilan penuh hormat dari Allah kepada orang beriman. Nah, ya ayyuha tu panggilan penuh hormat. Kalau ayyuha, oi. Panggilan penuh kehinaan. Ayyuha. Hei, orang-orang sesat. Dallun. Hai, orang-orang sesat. Dan mukadzibun. Yang mendustakan. Dallun. Okey, kalau tengok dalam bahasa Arab, dallun dan al-kazibun. Patutnya susunan ayat tu dallun dan al-kazibun. Sebab di pertimbangan ni tak sama. Cara dibina perkataan ni tak sama. Satu dallun, satu mukadzibun. Sepatutnya ayyuhal mudallin dan mukadzibun, atau mudallun dan mukadzibun, ataupun dallun au kadzibun. Tapi ini dallun dan mukadzibun. So bila berbeza timbangan, berbeza ejaan, maka dia tuju kepada orang yang berbeza. Well, maksud dia berbezalah. Pertama, dallun ni sesat. Tuan-tuan, sesat ni boleh jadi dia tersilapkan. Sesat boleh jadi dia tersilap. Contoh, kalau kita pergi ke
nak pergi wedding. Kita dah key in dah dalam Waze. Dan Waze pun dah tunjuk. Asalnya tunjuk dekat Dewan. Alih-alih bila sampai tak nampak Dewan, kita hanya nampak rumah orang dan juga ada kemah-kemah. Entah kemah apa. Rupanya kita sesat. Tersesat. Dan sesat ni bukan benda yang disengajakan. Pertama, kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan dia berbeza kalau kita baca Fatihah tu, dia berbeza dengan maghdub yang dimurkai. Dalun. Dia hanya perlu diberi petunjuk. Orang sesat ni keperluannya hanya perlu ditunjuk. Hanya perlu ditunjuk. Problemnya, asalnya orang tu sesat, dia boleh kekal dalam kesesatan, puncanya ialah setelah ditunjuk, dia tetap degil, tak nak ikut. Maka sekarang Allah datangkan dalam wazan, dalam bentuk dia kekal sesat. Ayyuhad-dallun, dia kekal sesat. Orang-orang kaya, ada tak dinasihatkan? Jangan mewah-mewah sangat, beringat. Aku punya duit, aku punya suka lah. Dia degil dan kekal nak ikut kepala dia. Sama tak dengan dallun? Sama. Al-mukadzibun. Mukadzibun, dia bukan menipu. Dia menanggap apa saja nasihat daripada orang, fakta yang orang datangkan, ini semua tak boleh percaya. Dia menolak kebenaran. Mukadzibun menolak kebenaran. Sebab kadang bila kita kata mendustakan, orang tak faham. Mendustakan ni apa? Dia menipu ke? Dia bukan menipu. Dia menanggap apa saja yang datang adalah dusta. Contoh, bila saya bercakap-cakap, ada orang kata, ustaz semua ni wayang dia ustaz. Bukan betul pun. Tu mendustakan. Dia menanggap semua tu bohong. Bukan dia berbohong, tapi dia menanggap orang yang bercakap tu menipu. Mukadzibun. Allah bagi tahu mereka ni siapa? Mereka adalah mutrafin. Hanya kerana mereka melampau dalam menguruskan harta. Melampau dalam pengurusan harta. Mutrafin. La'akilun. Waktu itu, ayat 51 ni, selepas mereka dihimpunkan ini, selepas melalui mahsyar dan mereka dicampak ke dalam neraka, dan Allah tak mention pun dicampak ke dalam neraka, tapi kita tahu mereka sudah berada dalam neraka kerana la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan makan daripada sebatang pokok, dan pokok tu namanya zakum. Makan minum ni sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Dekat mahsyar tak ada sebut tentang makan minum. Tak ada. Kita menunggu. Berapa lama kita menunggu? Tak tahu berapa lama. Tuan-puan, menunggu dalam keadaan lapar. Apa kita rasa? Kita rasa tak tenang, tak tenteram. Dan dekat mahsyar kita menunggu. Ratusan malah ribuan tahun. Kita tak tahu berapa lama tunggu dekat mahsyar. Masing-masing takut. Dalam keadaan kita sangat takut. Kita tak hirau dah. Kita lapar, kekenyang ke dah tak hirau. Kita berdebar. Ya, time berdebar selera pun tak ada. Tapi bila dah masuk sama ada syurga atau neraka, di situ Allah beri hidangan. Dan di neraka, la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan makan daripada pokok yang namanya zakum. Masih mewah orang-orang di syurga bila dia dapat sidrin. Dapat pohon bidara.
dan bukan hanya pohon bidara, tapi ada jenis pohon yang lain, pisang Allah kata. Yang ini pohon satu jenis pokok je, zakum. Dan itulah pohon yang hasilkan makanan, buah zakum. Ada lagi jenis makanan yang lain dalam surah Ghashiyah. Allah sebut apa dekat situ? Ghashiyah tu. Apa nama? Wujuhu yawma idin khashi'ah li sa'iha radiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Apa? Lupa dah. Dalam surah Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun. Oh, dhari'. Dalam surah Ghashiyah, dhari'. Dan di sini mereka makan dari sebatang pohon yang namanya zakum. Tetap akan makan pada hari itu dari sebatang pokok namanya zakum. Famali'una minhal butun. Maka mereka akan memenuhkan perut mereka dengan buah itu. Kalau dhari' itu la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan, tidak ada sebarang khasiat. Dan tidak mengurangkan rasa lapar. Wala yughni min ju'. Tidak mengurangkan rasa lapar. Bayangkan kita makan, duk makan, mengharapkan semakin kenyang. Tak. Tidak menjadikan alas perut pun. Kamu akan memenuhi perut kamu dengan buah itu. Famali'una minhal butun. Fasharibuna alaihi minal hamim. Dan kamu akan makan. Kamu akan minum dari air panas yang menggelegak. Hamim, air ataupun cecair pada kepanasan yang optimum. Fasharibuna syurbal him. Kamu akan minum seperti mana unta yang ada penyakit sentiasa dahaga. Minum tak puas-puas. Bayangkan tuan-puan, daripada cerik yang baru saja menggelegak air dia, kita punya dahaga. Kita tahu dah air tu bahaya, panas. Tapi sebab dahaga, kita minum juga. Dan minum tu tak puas-puas. Itu bentuk seksa. Kita tahu pisau tu bahaya. Kalau dikelar dekat tangan akan keluar darah. Kita tetap kelar juga. Out of control. Allah cuma kata ini golongan kiri. So, golongan kiri ini adalah kumpulan yang besar. Di dalamnya mungkin orang kafir, di dalamnya mungkin orang munafik, di dalamnya mungkin orang beriman yang buat dosa besar tak bertaubat, di dalamnya orang Islam yang tidak sampai keimanan. Semua golongan kiri. Semua tu golongan kiri. Fasyaribu dan syurbal him. Mereka akan minum air panas itu. Tergesa-gesa seperti unta yang ada penyakit. Memang syurbal him ni jenis penyakit unta. Unta yang ada sakit, dia minum tak puas-puas. Lepas ni boleh try. Siapa-siapa yang tak confident dengan hari akhirat, boleh buat latihan. Minum air panas. Air menggelegak. Dan lebih mengerikan bila Allah kata, ayat 56. Haza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jenis azab yang disediakan untuk menyambut
mereka pada hari pembalasan. Ini baru bunga-bunga. Nuzul ni menyambut mereka. Jenis seksa yang masuk neraka kena lalu dulu ni. Kalau kita pergi hotel, welcoming drink. Ni welcoming drink. Ada siapa-siapa yang nak rasa makan dari pohon zakum, sebab lama dah dekat mahsyar, tak makan apa-apa, masuk neraka, inilah welcoming drink. Yang dulu kamu sangat menyalahgunakan harta. Syaribuna syurbal him, hadza nuzuluhum yaumaddin. This is your welcoming drink. Menyambut mereka pada hari pembalasan. Dan kemudian Allah bagi tahu, nahnu khalaqnakum. Kami yang menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun. Kenapa kamu tak percaya? Kami yang cipta kamu. Kan alangkah baik kalau kamu percaya. Falaula tusaddiqun. Kan bagus kalau kamu percaya. Afara'aitum ma tumnun. Cerita tentang syurga, tentang neraka berhenti di sini. Ya, cerita tentang syurga, tentang neraka, dan bagaimana Allah detailkan itu. Allah jawab, Allah wrap up dengan kami yang cipta kamu. Kami yang telah menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun. Kan baik kalau kamu percaya. Kan baik kalau kamu tasdik. Tasdik ni apa? Mengiyakan sedekah. Sedekah ni benar-benar percaya. Di situ keluar perkataan sedekah. Sedekah ni bukan bagi harta. Kita percaya kalau kita beri, Allah akan beri balasan. Kita percaya kalau kita beri, Allah suka. Kita percaya kalau kita berikan harta kita, kita sedang beriman dengan hari akhirat. Kita sedang membangunkan akhirat kita. Itu sedekah. Sedekah. Kita membenarkan kepercayaan kita, iman kita. Wang yang kita ada ni bukan hanya milik kita, tetapi kita perlu belanjakan, infakkan seperti mana yang Allah nak. Itu sedekah. Sedekah membenarkan apa kata Tuhan. Kalaulah tusaddiqun, kan bagus kalau kamu percaya, membenarkan apa yang Allah kata. Afara'aitum ma tumnun. Sekarang Allah alih perhatian kita. Sebelum ini, ayat-ayat sebelum ini adalah tentang masa depan, tentang future. Apa bakal berlaku? Kalau buat begini jadi muqarrabun. Kalau buat begini jadi ashabil yamin. Kalau buat begini jadi ashabus shimal. Semua itu belum boleh dibuktikan sebab masa depan. Kan contoh, hari Jumaat ni imam akan baca khutbah. Lepas tu ada orang tanya, buktikan kalau betul imam tu baca khutbah, nak tengok. Benda belum berlaku, nak buktikan macam mana? Kalau minggu lepas, ya boleh tunjukkan video, boleh tunjukkan teks khutbah. Ini benda belum berlaku, Jumaat akan datang. Nak buktikan macam mana? So sekarang, ayat sebelum 57, semua tentang masa depan. Ayat 58 tentang masa sekarang. Tentang masa sekarang. Dan Allah nak kita berfikir. Berfikir tentang apa? Bukti bahawa Allah telah cipta kamu. Allah lah yang cipta korang ni. Allah lah yang cipta kita. Apa buktinya? Sekarang Allah suruh kita berfikir. Afara'aitum ma tumnun.
Kamu tengok tak? Atau kamu fikir tak? Ma tumnun, air mani. Apa yang kamu pancarkan, air mani. Cuba kamu tengok tentang air mani. Yang kamu pancarkan ke dalam rahim tu. Ma tumnun. Aantum takhluqunahu. Kamu ke yang cipta air mani tu? Ni Allah tanya. Kamu ke yang cipta air mani? Sama ada air mani ataupun ovium. Kamu ke yang cipta air mani tu? Oh wait. Bila Allah tanya kamu ke yang cipta air mani, jom kita tengok tentang sperm. Kan? Tentang sperm. Sperm ni, bila Allah tanya kamu ke yang cipta, maka kita perlu cari maklumat tentang air mani. Apa sebenarnya yang kita tahu tentang air mani dan apa yang sepatutnya kita tahu? Apa yang sepatutnya kita kaji? Allah tanya, kamu ke yang cipta? So, rupanya air mani ini, dia disimpan di satu tempat dan dia ada, dia macam mana? Kita memang tak boleh hasilkan. Cuba tengok orang-orang yang mandul tu. Kan dia bukan tak ada air mani. Air mani dia lemah. Itu yang perlu kepada IV. Kalau untuk apa nama lembu, tu permanian berhadas. Ada rumah orang lain pula, guna rahim orang lain pula. Kadang rahim tak cukup kuat. Allah tanya, "Aantum takhluqunahu?" Kamukah yang cipta air mani? Am nahnul khaliqun, atau kami yang cipta? Kamu ke yang cipta atau kami yang cipta? Itu tentang air mani. Kemudian Allah kata apa? Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami yang tentukan kematian antara kamu. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tak sekali-kali akan dikalahkan. Ayat ni berat, tuan-tuan. Ayat ni berat. Tuan-tuan pernah dengar tentang kebarangkalian, probability. Kebarangkalian, probability. Okey. Sejak zaman Nabi Adam sampailah kita, sejak zaman Nabi Adam sampai kita, berapa peratus kebarangkalian untuk tuan-puan dilahirkan? Sejak zaman Nabi Adam sampailah ke sekarang, berapa peratus? Kan kita tahu kita ni anak cucu Adam. So sepanjang zaman itu ada sesuatu yang berlaku. Kan ada dua orang bertemu dan dilahirkan, dua orang bertemu dan dilahirkan. Berapa peratus kebarangkalian tuan-puan lahir? 50-50? 50-50? Kalau kita baca sejarah dulu, zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi Nuh, banjir besar, semua mati. Kecuali orang beriman. Dan kita daripada keturunan salah seorang orang beriman atas bot tu, atas bahtera. Dan daripada orang beriman yang ramai-ramai itu, 80 orang, lahirlah dia punya descendant. Dan kita antara kita punya keturunan tu salah seorang daripada itu. Kemudian datang pula balak yang lain, penyakit, peperangan. Negara kita sendiri pernah dijajah. Apa chances bahawa atuk kita dahulu boleh survive dan hasilkan keturunan dan kita hidup sekarang?
bila dikira tuan-puan, kebarangkalian untuk kita hidup 0%. 0%. 0%. Dengan perang, dengan sakit, 0%. Kita tak mungkin akan hidup jika Allah tidak berkehendak untuk kita hidup. Boleh je mak bapak kita mandul dua-dua, kita tak hidup lah. Boleh je mak bapak kita meninggal awal, kita dah tak hidup. Boleh je mak bapak kita tak bertemu, mereka sendiri mati, kita tak hidup. 0%. Nahnu qaddarna. Kami yang beri kadar. Kami yang memberi kadar bainakumul maut. Kamu tu boleh hidup antara celah-celah kematian. Berapa ramai orang mati sezaman dengan atuk nenek engkau. Kami pilih engkau untuk terus hidup. Wa ma nahnu bimasbukin. Dan segala perancangan kami takkan boleh dikalahkan, ditewaskan, dilemahkan oleh siapa-siapa pun. Ala an nubaddila amsalakum. Kalau kami nak, kami boleh je ganti kamu. Wa nunsyiakum fima la ta'lamun. Kami berkuasa untuk menggantikan orang yang serupa dengan engkau. Wa nunsyiakum, dan gagahnya berkuasanya seperti mana engkau, fima la ta'lamun, dalam bentuk kejadian yang kamu tak mungkin tahu. Tuan-puan, kita sekarang tengah duduk atas tanah. 100 tahun yang lalu, tanah yang kita duduk ni didiami oleh orang lain. 200 tahun yang lalu, tanah yang sedang kita duduk ni didiami oleh orang lain. Orang tu pernah baca ayat ni. Orang tu pernah baca ayat ni. Dan dia tak pernah terfikir dia akan diganti oleh kita. Allah kata mudah sangat untuk kami ganti dengan orang yang sepertimu. Dan kami boleh besarkan dia. Fima la ta'lamun. Dalam cara yang kamu tak pernah tahu. 200 tahun dahulu, tak pernah terfikir yang kita ada aircon, kita ada kereta, tak. Dan 200 tahun akan datang, kita tak tahu cara dan gaya hidup orang waktu itu. Dan mereka sedang menggantikan kita. Nubaddil. Allah boleh gantikan. Bila-bila masa. Dan sepanjang zaman, manusia sering kali berganti. Bersilih ganti, berganti. Tidakkah kita perhati dekat kawasan kita, kalau dulu kita sering sekarang ni kita sering ceritakan tentang, tahu tak anak-anak dulu tempat ni sangat heboh, sangat ramai orang. Tapi bila generasi berganti, generasi sekarang dah tak minat dah dengan benda-benda semacam ini, dan akhirnya tempat itu jadi muram. Dulu kita sebelum PKP, wang kelian dekat Perlis, salah satu daripada tempat tarikan pelancong. Kita sendiri nak pergi ke situ sebab barang-barang murah. Tapi cuba tengok wang kelian sekarang. Dia dah jadi pekan koboi. Kedai-kedai banyak ditinggalkan. Ala an nubaddila amsalakum. Pernah tak waktu orang tengah berniaga, rancak berniaga dulu kat situ, memikirkan aku bakal digantikan. Dan Allah nak kita fikir tentang hidup kita ini. Siapa yang tentukan kita hidup? Dan fikir itu perlu fikir dalam-dalam. Suatu jangan melampau dalam hidup ni. Tak selamanya kita berada di atas. Tak selamanya kita kuat dan gagah perkasa.
Ya, waktu remaja, waktu belia, kita rasa kitalah paling tough, paling handsome, paling gagah, paling cun. Tapi lama kelamaan bila kita dimamah usia, Allah nak kita lihat kembali hidup ini. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kamilah yang tentukan kematian antara kamu. Bukankah sebelum-sebelum ini, kan sewaktu COVID melanda, maka banyak teori-teori konspirasi kata, oh ini Cina lah yang buat. Oh ini Yahudi lah punya perancangan. Apa tak terdetik ke di hati dia untuk baca, nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami yang menentukan hidup mati. Bukan perancangan Yahudi. Bukan kerana Cina. Bukan kerana vaksin ini. Tak. Allah yang tentukan hidup mati tu. Kenapa susah nak faham? Oh ini jangan suntik vaksin ni sebab nanti akan ada chip-chip yang boleh mengawal kita. Tak payah pakai chip, engkau baca Quran pun tak faham. Dan akhirnya engkau dikawal oleh syaitan, dikawal oleh nafsumu. Yang itu engkau tak fikir pula. Wala an nubaddila amsalakum. Kami sangat berkuasa untuk tukar bila-bila masa. Bima la ta'lamun. Dengan cara yang kamu tak pernah tahu. Itu soalan pertama. Yang kita kena fikir. Kemudian. Oh sebelum itu, belum lagi. Ada satu lagi ayat. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Sungguh. Kami dah bagi tahu. Alimtum, kami dah ajar kamu. Nash'atal ula. Bagaimana kami membangunkan. Nash'ah ni kami menghidupkan. Ciptaan. Al-ula. Kami dah ceritakan pada kamu bagaimana ciptaan orang terdahulu. Bagaimana kehidupan orang terdahulu. Kehidupan Nabi Adam, kehidupan Nabi Nuh, kehidupan Nabi Zakaria, Nabi Musa, orang terdahulu. Kenapa kamu tidak beringat? Falaula tazakkarun. Kan baik kalau kamu ambil pengajaran dari kehidupan tu. Kan baik kalau kamu ambil ingatan. Kami dah ajar dah. Kami dah bagi tahu dah. Itu bukan teori konspirasi. Memang kuasa Allah. So, daripada ayat afara'aitum tadi, sampailah ayat 62 ni. Okay, daripada ayat afara'aitum, 58 sampai 62, yang itu soalan pertama. Soalan pertama. Sebab dia ada 4 benda. 4 benda yang kita kena tengok. Benda pertama adalah tentang air mani dan bagaimana kita hidup. Itu yang pertama. Okey. Afara'aitum yang kedua. Afara'aitum ma tahrusun. Kamu tak tengok ke apa yang kamu tanam? Ya Allah tanya. Afara'aitum ma tahrusun. Kamu tak tengok ke apa yang kamu tanam? Apa yang kita tanam? Dah tentu tumbuh-tumbuhan. Biji benih, kan? A'antum tazra'unahu. Kamu ke yang menumbuhkannya? Atau kami yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Atau kami yang az-zari'un? Kami yang sentiasa tumbuhkan. Kan satu tazra'un, satu zari'un. Daripada perkataan tu pun Allah dah bagi tahu dah siapa yang berkuasa.
Tazra'un, kamukah yang menanamnya atau kami yang tumbuhkan? Macam tu. Sekarang Allah tanya, cuba tengok apa biji benih. Afara'aitum ma tahrusun. Tahrusun ni biji benih. Cuba tengok biji benih. Tadi kita perhatikan sperm. Sekarang kita perhatikan biji benih. Seed. Ni, Allah suruh kita perhati ni biji benih ni. Biji benih. Dulu pada tahun berapa? Awal 2000. Awal 2000 waktu tu teknologi komputer baru nak jadi advance. Baru nak menjadi advance dan ada kajian dibuat tentang USB kan, USB yang disket USB dia dipanggil sebagai external memory, external hard drive. Macam mana nak memahamkannya? Okey, komputer kita handphone ni dia ada ingatan dalaman, memori dalaman dan memori luaran. Kalau memori dalaman tu dia telefon ni sendiri dia dah ada storage dia sendiri. Dia ada storage. Dia berapa banyak kita boleh simpan maklumat dalam telefon tu. Dan dia ada memori luaran. Maklumat-maklumat yang kita simpan dalam USB stick. So mereka kaji kalau dulu paling tinggi boleh simpan 32 GB. 32 GB dalam satu USB stick. Sekarang ni ada USB stick yang boleh simpan 256 GB. Thumb drive boleh simpan 256 GB dalam satu stick. Ada juga satu stick boleh simpan 1 tera. Ada yang boleh simpan 2 tera. Dan kejayaan itu baru kita rasai sekitar tahun 2020. Okey, sekitar tahun 2020. Apa guna memory stick ni? Dia simpan banyak maklumat dalam tu. Mungkin video, mungkin file, apa saja boleh simpan dalam USB stick thumb drive sebesar ibu jari. Dia boleh simpan jutaan maklumat dalam tu. Dan maklumat tu dikira dalam bentuk byte. Dan paling tinggi sekarang ni tera. Terabyte. TB, terabyte. Tuan-puan, berapa banyak maklumat yang disimpan dalam biji benih ni? Berapa banyak maklumat yang disimpan dalam biji benih? Kan biji benih ni, biji benih ni, apa maklumat yang ada dalam biji benih ni? Maklumat yang ada akar, batang, pucuk. Okey, akar, batang, pucuk. Akar ni dia perlu maklumat ke mana dia nak pergi, apa yang dia perlu serap. Akar ni maklumat yang dia perlu ialah ke mana dia nak pergi, berapa jauh dia boleh pergi dan apa jenis garam mineral yang dia perlu serap. Adakah semua jenis garam mineral tu diperlukan oleh pokok tu? Dia perlu tahu tu. Dia perlu ada maklumat. Kemudian batang. Ke mana garam mineral tu nak disalurkan? Ke mana dia nak tuju? Ke dahan yang pertama ke dahan kedua ke? Yang sini berapa banyak, yang sini berapa banyak? Dia perlu ada maklumat tu. Dan kemudian pucuk. Pucuk ni dia bukan sekadar pucuk baru, tak. Dia perlu ada maklumat macam mana pula nak serap, ke mana arah dia nak pergi, kan daripada bawah ni, ke mana arah dia nak pergi untuk melawan arus graviti
Dan bila dah sampai ke atas ni, macam mana dia nak cerap cahaya matahari? Macam mana dia nak hasilkan, nak sedut pula karbon dioksida? Proses fotosintesis. Nak dapatkan embun di waktu pagi. Air hujan, tu akar pula air hujan dia nak serap. Kemudian pendebungaan, polen-polen. Semua maklumat tu disimpan dalam biji benih. Ni, biji benih. Sunflower seed, biji benih, bunga matahari. Tak sama macam pokok dia pun. Tapi daripada sekecil ini, boleh hasilkan pokok sebesar pokok balak tu. Benih pokok rambutan takkan jadi pokok kelapa. Dalam biji benih tu punya banyak maklumat. Berterabyte. Satu biji benih. Kalau kita pandang sebatang pokok, dia tu terhasil daripada satu biji benih. Dan sekarang Allah tanya, afara'aitum ma tahrusun? Korang tak belajar ke apa yang korang tanam? 4 persoalan dalam surah Waqiah ni adalah persoalan-persoalan yang besar yang kita kena berhenti, tengok, kaji, baca, cari maklumat. Dia bukan simply afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitum, apa lagi afara'aitum yang seterusnya? Afara'aitumul ma alladhi tashrabun. Tak, bukan secepat itu. Kena berhenti, Quran pergi cari, pergi Google apa yang aku perlu tahu tentang biji benih. Dan jenis-jenis biji benih. Kan? Jenis biji benih. Berapa banyak jenis? Ada yang belahan dua. Jenis biji benih, cara menilai, cara menyimpan. Ada yang jenis terbang, ada jenis melekat dekat lebah, ada yang di bawah angin, ada yang jatuh meletup. Bila dia meletup, dia akan tersebar. Dan cuba bayangkan tuan-tuan, hutan Amazon itu begitu, dia menjadi hutan belantara, begitu subur di Brazil, Amazon. Dia menjadi begitu subur kerana angin yang meniup daripada gurun Sahara menerbangkan garam mineral yang sangat berguna untuk pokok tumbuh, diterbangkan sejauh sampai ke Brazil. Daripada gurun Sahara ni kat mana? Dekat Arab Saudi. Gurun Sahara daripada Arab Saudi tu, angin yang menerbangkan pasir-pasir halus ni sangat berguna untuk tumbuh-tumbuhan di Brazil. Berapa jauh terbang? Allah tanya simple. Afara'aitum ma tahrusun? Korang tak tengok ke apa yang korang tanam? Segala maklumat tentang tumbuhan Allah himpunkan dalam soalan ini. Kemudian Allah tanya, kamu ke yang tumbuhkan? Atau kami yang tumbuhkan? Dan kalau kami nak, lau nasya, kalau kami nak, la ja'alnahu hutama, kami jadikan semua tumbuh-tumbuhan tu hancur, kering. Fazaltum tafakkahun, lalu kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Hutama, kat mana lagi kita dengar perkataan, kita baca perkataan hutama? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah
kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah ni dihancur. Ditumbuk sampai hancur. Kering. Tumbuhan kalau dia kering, dia kan jadi sangat fragile. Dia jadi hancur. Dan Allah bagi tahu, kalau kami nak, kami boleh hancurkan. Lalu kamu menyesal. Dan akhirnya, kamu katakan apa? Inna lamughramun. Kami menanggung kerugian. Ialah dia tanam, dia tunggu musim menuai. Tapi akhirnya padi yang ditunggu itu tiba-tiba jadi kering dan hancur. Tanaman tak menjadi. Lalu dia kata apa? Kami rugi. Dan kami sangat hampa. Mahrumun, kami diharamkan untuk menikmati. Kami tak dapat sebarang hasil. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kenapa dia rasa macam tu? Sebab dia confident. Aku buat, aku dapat. Kan petani. Bila dia buat, dia confident. Aku tanam, aku dapat. Tapi ada masanya. Allah hancurkan. Dan akhirnya dia kata, rugi tanaman aku. Padi aku tak menjadi tahun ni. Banjir pula. Dia lupa semua itu terkait dengan kuasa Allah. So, dua pertanyaan. Satu tentang kehidupan kita. Satu lagi tentang apa yang kita makan. Dua yang kita perlu fikir dalam-dalam. Dan saya tinggalkan untuk anda semua berfikir tentang dua soalan ini. Kita jumpa esok petang insya-Allah. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih atas Ustaz Muhammad Nazri atas kesudian mengungkap makna dan penghayatan terhadap ayat suci Al-Quran itu tadi dan soal Al-Quran, iaitu bagaimana keadaan azab Allah ke atas golongan kiri dan tempalakan untuk mereka bagi kita mengambil dari intipati kalamullah dengan maksudnya dan pengajaran serta pedoman bagi menambah ketakwaan dan keimanan kita sebagai iktibar dan beramal terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada jam 8 malam ini, mohon juga para jemaah sekalian untuk terus sama-sama berada dalam pentas ilmu bagi surat bacaan Yasin, Al-Mulk dan doa syifa insya-Allah. Dan bagi menangguhkan majlis ini, dipersilakan Ustaz menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Moderator. lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.